Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Aku Amir. Dan aku Amirul. Nini. Hari ini kita ada dalam isu hangat daripada Take2 untuk ceritakan pasal Jananik ataupun hashtag Jananik going to jail party. Ya, sekarang ni isu tu agak dahsyat juga. Sekarang ni dia dah jatuh trending nombor 4 daripada semalam sampai ke tadi. Trending nombor 1 dan sekarang ni dah ada 67.9k retweet tweet untuk Jananik. So which is benda tu banyak ah. So guys, isu yang pertama yang tengok ni pasal telemovie yang dia tengah buat sekarang, iaitu yang dia tengah direct Dylan. Dylan. Yang tu pun sebenarnya dia plagiate Indonesian punya filem kan? Dylan. Yes. Dylan. Actually aku belum tengok lagi, tapi aku tahu info dia tak adalah plagiarate 100%. Dia just ambil, aku rasa inspiration daripada cerita Dylan tu. So obviously ada karakter lelaki tu as macam totally 100% macam Dylan lah, pakai jaket apa semua tu kan. So kita bukan nak cerita pasal isu tu, kita cerita sekarang ni what happened with Jananik. What happened with Jananik. Untuk apa yang isu sekarang ni, dia first isu yang beberapa tahun lepas, iaitu pasal kematian salah seorang daripada siapa? Ahli kumpulan Shiny. Yes. Betul. Jong Hyun kan? Jong Hyun, yes betul. Itu pun salah satu benda tu juga, salah satu isu juga yang dia pernah buat, dan dia as usual Malaysian akan minta maaf dan selesai. Tapi untuk kali ni pula dia dah buat satu lagi hal, iaitu bermain dengan Blackpink. Salah satu nama besar dunia kot aku rasa. Actually dia main dengan fandom Blackpink, Blink. Yes, fandom Blackpink, Blink. So dalam posting dia dalam dekat Jananik Studios, dia ada satu post gambar satu karakter bernama Lisa, tapi dalam caption dia Lisa Blackpink. Dalam cerita sekolah mesti ada guru yang jadi genik nak mati. So inilah wakil dia Animosha. So Animosha tak ada isu. So Blackpink. Apa pendapat korang tentang apa yang dia buat sekarang? Okay, macam for me pula, aku rasa based on poster tu kan dia letak Lisa Blackpink kan. Aku tak tahu lah sama ada itu adalah strategi marketing daripada dia ataupun memang dia maksudkan macam tu. So aku rasa benda tu, kalau dia tak bermaksudkan Lisa Blackpink sekalipun, dan benda tu adalah obvious gila. Dia macam indirectly kan? Indirectly. Even benda tu dia boleh cakap saya tak bermaksudkan dia. But it's indirectly. Tapi it's macam inappropriate untuk meletakkan peak kan. So Malaysia ni macam sensitif kan. Benda tu macam kata-kata yang tak elok kan. So dia guna nama Lisa Blackpink. So macam semua orang macam obviously lah tahu macam kau nak katakan Lisa Blackpink lah. Macam dia ada satu betul karakter tu pula karakter yang tak baik tau. Dia kata perempuan yang macam gedik nak mampus. So benda betul macam first benda tu aku rasa tak ada isu pun. Macam orang ada isu lah, which is benda tu macam okay lah, tak apalah kalau dia kata tu tak ada bermaksud pun. Then ada satu komen daripada Nazim Osman kot tak silap aku. Dia kata Lisa White Lepas tu dia letak Jananik pun reply macam oi. Dia menunjukkan memang babi kan. So aku rasa macam tak profesional langsung as a influencer untuk membuat benda-benda macam tu. So benda tu agak sensitif lah. Okay, faham. Jelas. Sebab kalau pendapat aku sendiri, aku rasa dia ni nak try main play with the word. Faham tak? So Blackpink. So pink ni dia mungkin boleh tukar contoh macam black. Contohlah kalau dia letak Lisa Black unicorn ke apa benda kan. Benda tu macam tak kena, tapi bila dia letak Blackpink, pink is babi. Obviously. So black of course lah, semua Blackpink ni semua dah kenal kan. Tapi dengan permainan using that word tu sendiri menjadikan babi, benda tu akan terus nampak macam something yang agak teruk sangat lah. Contoh kalau kita direct translate, dia ni macam Lisa babi hitam tau.
So benda tu yang macam obviously problem lah dekat jenis. Aku rasa kalau this is one of the marketing, so aku rasa dia salah langkah lah bagi aku. Lagi satu, kalau marketing pun takkanlah sampai dia cakap dia macam cakap K-pop, dia cakap pasal K-pop fans kan. Dia start ramai orang marah sebab dia cakap K-pop fans ni macam taksub lah, macam yelah taksub sangat dengan K-pop lah macam tu. Padahal kita tak cakap pasal taksub, kita cakap pasal dia punya respect. Dia punya respect dekat apa, orang yang dah tak ada dengan apa, dengan peak tu kan. Itu like respect lah. Like macam aku faham pula macam this is about taksub lah. Aku rasa isu taksub ni dah lama lah. Aku rasa benda ni dah jadi macam kebiasaan lah. Sebab dia macam minat tau. Dia kan macam kita tahu minat ni banyak jenis kumpulan. So ada yang betul, ada certain orang yang macam taksub, ada fan biasa, ada hard fan. So banyak beza. So macam it doesn't matter lah orang tu taksub ke, as long dia tak kacau any individual kan. Dan tak merosakkan apa-apa. Dan bila dia kata some of fan taksub sangat kan, aku rasa benda tu tak sesuai lah. So sepatutnya dia kena hormat, at least dia kena ada respect. Benda tu lah macam Nini cakap tadi kan, dia kena respect. Sebab benda tu minat masing-masing. Kita tak boleh nak judge orang. Ada orang suka ni, ada orang suka tu. Sebab benda yelah, tu sebab benda yang dia cakap tu, benda yang sensitif dia cakap tu pasal K-pop. Dia pun tahu K-pop kan dia punya fanbase kan besar. Lagi kat Malaysia. So memang kenalah. betul lah, bila kau main dengan fan K-pop dia memang lain macam tu. Kau memang silap lah. Kau main fan K-pop kau memang silap. Dia start mess up dengan Blink lah. Blink. Actually taksub dengan taksub ni pada pendapat aku sendiri tu individu. Kita apa nama kata macam korang cakap tadi, minat masing-masing, yes betul. Memang minat masing-masing. Ada orang minat benda lain, dia minat benda lain, tapi general lah, benda tu tak boleh lah macam kalau aku minat benda ni, aku tak boleh terima benda lain lah. Tak boleh lah macam tu. By the way, for your information, selain daripada Lisa, ada juga nama karakter Jenny dalam cerita Dylan ni. Oh. So obviously dia nak try market dekat Blackpink punya Blink punya ni kan. Tapi Lisa tak gedik. Lisa tak gedik, tak tahulah kenapa dia gedik, sedih, marah sangat. So surprisingly aku tengok dalam K-pop punya aku nak cakap macam ni, K-popers punya industri ke tak sure macam ni kan. Bukan industri, K-popers community. K-popers community ni sendiri dia bersatu lah. Yes, Blink and apa yang stay lah segala-gala nama fandom tu lah, ARMY. Memang segala-gala nama fandom lah bersatu. Sampai aku tengok ada apa? Ada diorang kumpul semua lightstick K-pop kan. Betul. I mean like nak tunjukkan lah semua fandom bersatu, something like that. Betul, itu something yang macam cool lah bagi aku. Aku rasa selain daripada community, sebab kalau kita sendiri pun macam pengalaman sendiri pun layan satu macam contoh indie punya scene kan. Kita tengok macam mana dia orang sama-sama ada geng yang bersatu juga. So which is benda ni sama je dengan K-popers sendiri. Dia sebab dia dah kaitkan dengan Blackpink, lepas tu dengan K-pop fans, sebab tu dia jadi macam tu. Ada sebab nama-nama besar sangat kan. Aku rasa dia sebagai influencer dia kena lebih berhati-hati lah. Sebab dia tahu dia pun artis. Macam kita semua tahu dia pun artis, pelakon, penyanyi. So dia sepatutnya dia tahu benda tu. Sebab dia kena ingat sebab fan yang bawa dia naik atas. So bila dia mess with others punya fan base punya kan, macam orang lain punya fan base, aku rasa macam tak patut lah. Betul. Actually kalau disebabkan isu yang apa Janani pernah dah buat sekarang ni, ada a few juga influencer, contohnya macam Asfa Harry, ada seorang lagi Queen apa benda dah, tak ingat nama. Asfa Harry tu peminat setia Blackpink. Tak tahu apa. Dia macam tapi tweet dia tak ada lah hashtag Janani, but ayat dia, well you nak main dengan api so jangan bising kalau terbakar, which is obviously dalam keadaan bahaya juga kat situ.
Sebab apa ni untuk macam apa ni fan army macam contohlah fan K-popers ni kan. Diorang memang ada diorang punya group sendiri tau. So diorang ada community diorang sendiri, diorang ada borak even though diorang daripada luar negara borak dengan kita. Ada diorang buat community sendiri. So bila kita as a present as Malaysian fan daripada Malaysia, bila kita dapat orang luar tahu yang kita punya artis buat macam ni, so ia akan sedikit sebanyak dia akan mencalahkan lah. Dia akan mencalahkan nama Malaysia juga. Dia affected lah. Tapi disebabkan benda lah ni juga bagi aku macam satu kita boleh tengok powernya community K-popers ni sendiri. Satu lagi kita kena, aku tak tahu bagi aku kalau macam pada aku sendiri Jalan ni dia kena beware of everything lah, apa yang dia buat sekarang. Tapi So sekarang ni tapi kebaikan dia, aku tak tahu lah, ni just terlintas. Aku rasa kebaikan kan, at least Jalan ni sampai lah Korea nama dia. Okay lah. Tapi sedih tau. Tapi Aku dengar ramai orang Korea puji Malaysia semua. Malaysia ni orang Malaysia pun baik. I mean like Malaysia pun best semua. Tiba-tiba ada dapat berita macam ni, terus ada satu tanggapan yang buruk dekat Malaysia. Sampai kita pun rasa macam nak keluar Malaysia, faham tak? aku pun like mula-mula tengok ni semua, ya Allah teruknya. Tapi dia adalah satu risk. Dia macam nak kau baik dengan aku baik dengan kau. Kau jangan kacau apa yang aku minat. Lepas tu diorang pula besar, bila diorang dah bergabung tu habis. Itu aku cakap tu, dia punya community tu sendiri. Bayangkan kalau macam actually kalau kita tengok kalau contoh sekarang ni, okay, Lisa is Lisa Blackpink. So mungkin Blink saja yang akan serang. Tapi sekarang ni overall dia macam aku tengok macam dahsyat juga dia orang punya community ni, which is dia orang saling support siapa yang support each other ke. Walaupun kita tahu kan kadang-kadang fandom yang jenis macam ni, yang ni ganas, yang fandom macam ni jenis macam ni, tapi hakikatnya dia sama lah macam tu. Maksud kau sebenarnya selalunya lah sebelum ni fandom lain-lain ni diorang akan ada fan war, macam kau minat Blackpink, aku minat BTS, lepas tu bila jumpa kita fan war, macam kita gaduh lah pasal kita punya group lagi best pada semua. Tapi bila dah sampai isu macam ni, diorang jadi bergabung. Betul lah. Itu sekarang yang benda macam kita aku nampak sekarang lah. Aku tak tahu mungkin sebab beberapa tahun lepas pasal kematian Jong Hyun tu, mungkin benda tu diungkit balik ke sini. So benda ni itu yang jadi macam okay, kita orang dah simpan pasal Jong Hyun dulu. So kau buat perangai lagi satu, baru kita serang lagi satu. Mungkin ramai rasa bersepakat macam tu lah kot. Mungkin sebab dia dah buat 2 kali kan. So benda tu orang dah macam tak boleh. Kau ni dah tak boleh lah ni. Memang mendapat ni. Kau ni memang nak kena rasa ni. Aku rasa benda macam tu juga kot. Actually kalau kau nak tahu pun, Dylan ni kan salah satu Jananik punya pengarah telemovie pertama dia kan. So aku rasa benda ni pun marketing juga lah. Kalau aku tak rasa kalau benda ni tak jadi isu, tak ada pun nak tahu pasal Dylan ni. Betul. Sebab satu dia dah ambil kononnya dalam poster dia sendiri pun dia dah tunjuk as a macam Dylan. Dan tajuk pun Dylan. So obviously okay, mungkin fan cerita Dylan tu akan trigger juga dengan dia. So dia tambah lagi, okay aku nak besar lagi, so aku tambah lagi dengan isu-isu K-pop ni. Sekarang ni kan Jananik punya social media dah totally not found kan. Dia sebab kena report kan? Kena report. Tak tahu sama dia kena report ataupun dia sempat memang itulah. Tapi aku rasa sebab kena report, sebab semua tu aku cakap semua fandom bergabung sama-sama. Dia dah kalau ikutkan berapa riban lah yang dia punya kena tu. Tapi kalau aku jadi Jananik sendiri, aku rasa bangga sikit lah. At least dalam artikel ke mana-mana ke, aku duduk bersebelah dengan Lisa Blackpink. So dalam artikel tu ada keluar dua-dua. Tapi bukan satu yang membanggakan sebab artikel bukan cakap benda yang bagus. Faham tak? Salah satu macam ada jenis orang tengok gambar kan, tak nak baca artikel kan. Yang tu. Itulah. So actually pun ada juga yang pasal ada satu surat tu, yang report of the malicious and hate comment toward artist YG Entertainment Blackpink tu.
Actually yang tu aku tak berani nak cakap ya ataupun tak. Ataupun benda tu Fake. sahih ataupun fake. Sebab Betul. aku tak nak komen sangat benda ni sebab benda ni kita tak tahu sahih ke tak kan. Kalau anda kata benda ni betul, bagi aku wow lah. Kalau benda ni fake, okay lah. Buat macam mana nak menambahkan ni gak lah. Tapi pada pendapat korang sendiri isu yang budak-budak dekat Korea tu sendiri, student semua tu kan yang ada macam ada orang tak nak kena left group lah apa semua kan. Bagi kau benda tu real ataupun fake? Ataupun nak menambahkan lagi isu macam ni, kita nak tambahkan lagi api lagi sikit. Tahu pendapat korang sebenarnya? Aku rasa dia macam okay lah, kita ambil in two side lah. Dia boleh jadi fake, dia boleh jadi betul. So if betul, tak lah, kata macam aku cakap tadi lah, kalau dia betul, benda tu memang affected teruk lah dekat orang-orang yang study kat abroad, daripada Korea, benda-benda tu. Dan dia agak mencalahkan nama Malaysia lah, of course. Sebab kita tak tahu, mungkin some of people daripada Malaysia yang dekat Korea tu macam tak tahu apa-apa kan. Tiba-tiba diorang kena. So benda tu sangat-sangat affected lah. Aku rasa kesian lah kat diorang. If benda ni fake, so aku rasa itu the point is memang saja nak bakar-bakar lah, mengapi-apikan lagi, nak menambahkan lagi kemarahan fan-fan lain. Situ lah. Ini? Bagi aku pun tak pasti benda tu buat-buat ataupun betul. Tapi macam Cak cakap lah, dia boleh jadi dua benda juga. Tapi aku rasa mesti ada jugalah. Even lah kita nampak kita nampak benda tu kan macam obvious sangat kan. Tapi mesti kalau dah isu ni dah sampai kat sana, mesti walau macam mana pun orang Korea kalau tahu kita ni from Malaysia, dia akan pandang macam dia macam pandang macam sinis jugalah. Kalau dah sampai berita tu dah sampai ke sana. Faham? Ya. Actually macam kau ni kau ada tak dalam grup fan mana-mana sekarang ni? Aku tak ada. Aku cuma dekat Twitter je lah. Kat Twitter aku ramai kawan army. Tapi so far aku tengok army international lah. So far aku tengok diorang tak ambil pop pasal benda ni sebab maybe bukan tu kan. Tapi bagus jugalah kalau diorang tak tahu, sebab kalau diorang tahu mesti diorang unfollow aku punya. Okay. Actually aku pun ada tengok juga satu dalam grup Facebook Blackpink Blink punya grup kat Facebook. Aku tengok dalam tu still lagi tak ada siapa-siapa lagi yang apikan benda ni. Maksudnya benda ni sama ada finish di Malaysia ataupun kat Twitter saja, sebab international dalam Blink tu tak ada pun langsung pasal isu macam ni. Tu kalau kita tengok kan, dia sebenarnya isu ni dia teruk dekat Twitter je. Betul. Dekat Twitter. Kat Twitter. Sebab tu lah. Aku nak cakap apa lah kan. Kalau dah ramai fan base kan. Itulah. Tapi aku ada tanya kawan aku DM lah. Aku ada rapat dengan seorang kawan Indonesia, kawan aku from Indonesia lah. Aku ada slide DM lah dekat Twitter. Aku tanya pasal isu ni. Dia kata dia tak tahu. So macam maybe sebab dia army, dia bukan Blink. Aku tak tahulah, maybe lah. Tapi memang dia cakap isu Dylan tu Dia cuma cakap lah. Dia cuma cakap dia minta maaf lah kat aku. Dia minta maaf. Tapi memang ramai orang Indonesia tak puas hati dengan orang Malaysia sebab Malaysia selalu project Indonesia macam tu lah. Faham. Itu juga benda tu pun salah satu, obviously macam cakap tadi, sekarang ni marketing untuk telemovie arahan pertama Janani ni memang marketing dia bad gila marketing punya. Obviously dia ambil a few, aku boleh nak katakan inspirasi atau plagiarism, aku tak sure. Aku tak berani nak cakap plagiarism betul plagiarism tak kan. So watak Dylan tu sendiri dengan macam mana appearance talent tu sendiri sama sangat dengan Dylan. So obviously dengan nama karakter dalam ni, kalau kau perasan pun ada a few tu yang team mana yang Janani ada post kan, yang pasal team Dylan, team Cupak, team Emily, team Robert, team Badaria, team Lisa, team Kak Jenny. Benda-benda tu obviously nampak sangat macam okay, aku nak macam aim dia, aku nak tengok cerita ni berdasarkan poster memang cerita ni macam Dylan. Second tu
aku memang nak hantar, bukan nak hantar lah, I mean macam marketing dia ke arah Blackpink ataupun K-pop. Aku rasa berdua benda ni marketing yang dia cuba nak buat. Marketing dia gagal tak juga. Sebab dia marketing dia, kalau nak ikut marketing punya side, dia adalah satu marketing yang berjaya lah. Yes, Tapi betul. ia adalah satu marketing yang tak baik dan tak sihat lah. Betul. Dia kita jadi bad marketing lah. Tapi bad dia- marketing Tapi marketing dia jadi lah. Kalau benda tu marketing dia memang aku rasa memang jadi lah. Tapi dia bukan satu marketing yang baik lah untuk dijadikan sebagai marketing. yes, betul. Dia macam ni nak cakap, dia ada pro and cons lah. Dari segi kalau macam pro dia ke arah nak semua orang tahu yang cerita ni dia buat, so dia berjaya. So dia mengorbankan segala-galanya di media sosial. Itulah aku rasa ni. Kalau base daripada apa? Aku pun tak tahu kalau ada cerita Dylan ni, kalau pasal isu ni tak keluar, aku tak tahu. Aku tak tahu pun ada nama Lisa, Blackpink dia letak, ada nama jenis, aku memang tak tahu apa-apa. Aku tak tahu pun dia direct sebenarnya. Macam aku tahu benda ni sebab aku ada dalam group movie edit. So benda ni adalah sikit-sikit ada keluar. Dan Zavlog sendiri ada buat review something, ataupun ada seorang Muhammad ni buat review. So malah nak cerita pasal cerita tu kan. So cerita tu biar, cerita tu cerita. Sekarang bukan cerita dia tu. Sekarang kita cerita pasal Janan Nick, okay? Kata-kata terakhir aku untuk tak kisahlah sesiapa, bukan Janan Nick ke, bukan artis lain ataupun influencer lain. Korang as a influencer, aku bukan influencer lah, tapi aku just bagi tahu. As a influencer, aku rasa korang memegang satu tanggungjawab yang di mana korang adalah seorang yang berpengaruh dalam media sosial. So korang harus menggunakan korang punya tanggungjawab tu dengan sebaik-baiknya. Tak kisahlah daripada negara mana. Korang boleh gunakan korang punya tu as a, korang boleh promote Malaysia, korang boleh menunjukkan kebaikan, korang boleh tunjuk banyak contohlah, sebab sekarang ni zaman-zaman teknologi, zaman-zaman sosial media. So ramai yang akan ikut diorang punya idola-idola masing-masing. So benda tu one of the way yang korang boleh bawa orang-orang lain untuk join, untuk orang lakukan. Contoh macam Ustaz Abid Liu yang kita tahu yang dia banyak buat amalan. So bila kita tengok dia buat kongsi sosial media tu, so ramai lagi orang nak tolong, ramai orang nak jadi macam dia. So tu salah satu contoh cara untuk menggunakan sosial media dengan baik lah. Itulah. So gunakanlah kepopularaan anda dengan baik. Kepopularaan. Walaupun tak ada dalam bahasa Melayu kamus, aku sebut je, takkan ada. Okay. Kau pula ini? Aku pula tak ada, aku just nak cakap pasal isu ni, pasal isu Janan Nick ni. Aku memang sangat kecewa lah. Sangat kecewa dengan selebriti dekat Malaysia actually. I mean, aku kecewa dengan dia lah sebab dia buat macam tu kan. Dia buat nama Malaysia buruk sebenarnya. Itu je. Aku rasa benda yang dia buat tu bagi nama yang tak baik dekat negara kita. So macam benda tu memang tak patut lah. Macam Acak cakap tadi, dia as a influencer, orang yang macam orang yang dikenali ramai, dia kena memberi inspirasi instead of like macam mocking, macam indirectly mocking something negara lain pula kan. So macam tak patutlah. Dia sepatutnya kena jadi profesional. So itu je lah. Pada pendapat aku sendiri pun ringkas je, kalau bila dah jadi seorang influencer tu jangan tunjuk benda buruk lah, sebab semua orang akan ikut. Betul. Ya, nama pun influencer kan, tapi tak harap-harap tak lah. Okay guys, that's all untuk kita orang punya isu hangat untuk diskusi malam ni. So pasal #Janan Nick going to J party. Itu saja guys. Okay, bye. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Dekat bawah. Komen kat bawah tau. Stay tuned. Bye.